Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua petang ini? Okey, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan. Pada hari ini, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-59. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah amalkan ilmu. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okay, thank you yang sudi sharekan Solehah punya link page live pada hari ini. Okay, tajuk hari ini amalkan ilmu. Sesuatu ilmu tu kalau kita amalkan, itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi ladang pahala buat orang yang menyampaikan ilmu. Sebab tu, kenapa Solehah setiap hari non-stop sharing ilmu, dah masuk tahun kedua ni non-stop, selalu konsisten dan istiqomah untuk sharing ilmu. Kerana inilah saham akhirat, kerana inilah bekal dan pahala yang Solehah mampu untuk panjang-panjangkan, mampu untuk berkongsi dengan anda semua, sedekah ilmu, sharing ilmu. Dan insya-Allah Solehah buat sharing ilmu FB Live setiap hari ni adalah untuk niat Solehah adalah untuk berkongsi ilmu dengan anda semua. Sebabnya alhamdulillah anda boleh percaya dengan apa yang Solehah sampaikan. Solehah adalah kelulusan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah Undang-Undang, dan pengkhususan Solehah dulu belajar adalah dalam kos fiqh dan fatwa. Okey. So tajuk hari ini adalah amalkan ilmu. Kenapa kita kena amalkan ilmu tersebut? Kerana bila kita dah belajar macam-macam ilmu tetapi kita simpan, kita dengar, kita tak praktis, kita tak amal, seperti ibarat pohon yang tanpa buah. Yelah, cuba bayangkan sebatang pokok yang tumbuh lebat tetapi tiada buah. So, apakah manfaat yang akan pokok tersebut berikan? Yes, mungkin dia boleh berikan tempat berteduh, tetapi dari segi buah-buahan, dari segi hasil daripada pokok tersebut tidak menghasilkan buah. So, pokok tersebut hanyalah sebatang pokok. Sama juga macam kita menuntut ilmu. Andai kita menuntut ilmu, kita dengar ilmu setiap hari, tapi kita dengar je, kita tak amalkan, so it's nothing. So rugilah kita. Sebab kita dah belajar dah macam-macam. Hari-hari kita belajar pagi, petang, malam, tetapi kita tak praktis pun, kita tak amalkan pun ilmu tersebut. So kita adalah orang yang rugi. Sebab al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita belajar ibarat pohon yang tanpa buah kalau kita tak amalkan ilmu tersebut. So amalkan setiap hari apa yang kita belajar tu, kita terus buat. Kita terus take action, kita terus ambil tindakan. Jangan kita jadi seorang yang sombong. Contohlah, walaupun kita dah dengar ilmu tersebut 1000 kali sekalipun, seperti kata Imam Al-Ghazali, walaupun ilmu tersebut kamu telah mendengar sebanyak 1000 kali, kamu hendaklah rendahkan hati, kamu hendaklah turunkan ego, jangan sombong, dengar lagi. Dengar dan fokus ilmu yang sama, kerana ilmu selagi kita belajar, kita akan dapat banyak pengajaran. Ilmu selagi kita rendahkan hati, kita belajar dengan gelas yang kosong, insya-Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi ilmu yang berkat. Mungkin kita dengar ilmu semalam kita tak faham,
and then kita dengar lagi sekali hari ni, insya-Allah itulah ilmu yang akan memberi kefahaman kepada kita lebih jelas. Mungkin sebelum ni kita tak tahu pun sifat-sifat Allah ada 20. Kita tak tahu pun apa itu sifat-sifat Allah. And then bila kita belajar, kita dengar, kita duduk, kita amalkan dan kita hadam setiap sifat-sifat Allah yang 20 tu, insya-Allah kita akan lebih menghayati kehidupan ni. Kita akan ambil ibrah dan kita rasa, ya Allah, maha berkuasanya Allah ni, sifat-sifat Allah ni tiada tandingannya kepada makhluk lain. Hanya Allah satu-satunya yang ada sifat tersebut. Sama juga macam ilmu. Ilmu ni hendaklah kita amalkan setiap hari. Sebabnya ramai orang yang tanya, Soleha, saya dah posting dah, saya dah iklan dah, saya dah marketing buat iklan hari-hari, tetapi kenapa saya tak dapat hasil sama macam Soleha? Soleha banyak sangat sale masuk setiap hari. Bezanya di sini adalah dari segi mana kefahaman kita. Adakah kita, bila kita belajar sesuatu ilmu tu, adakah kita benar-benar hadam ilmu tersebut, dan adakah kita benar-benar faham dan amalkan ilmu tersebut? Beza seseorang yang berjaya dengan tidak adalah, yes, belajar, kita duduk dalam satu kelas, kita duduk dalam satu platform, belajar sama-sama, tetapi kenapa hasil berbeza? Kenapa kita dapat lebih, dia dapat kurang? Kenapa dia dapat kurang, kita dapat lebih? Sebabnya, adakah kita amalkan atau hadam tak ilmu tersebut? Sebab tu ilmu adalah fardu ain. Menuntut ilmu ini adalah fardu ain. Especially ilmu akhirat. Especially ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu adalah kewajipan kita untuk kita belajar setiap hari. So orang yang tak menuntut ilmu, orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak amalkan ilmu tersebut, so itu adalah orang yang rugi. Sama juga macam kita baca buku FTR kan. Kita baca, kita selak satu persatu muka surat. Alhamdulillah 595 pages buku 121 FTR tu kita mampu untuk habiskan. Sebab bila kita baca, terpukul dekat diri kita, dan sambil kita muhasabah diri, kita perbetulkan diri kita. Sama juga dengan ilmu. Ilmu yang kita baca dalam FTR tu, kalau kita baca hanya sekadar baca and then tak buat apa-apa, tak buat tindakan, tak beramal, tak amalkan zikir-zikir, tak amalkan selawat dan apa sahaja amalan dan formula dalam FTR, so jangan kita tanya kenapa tak berkesan. Kenapa orang lain boleh lunas hutang? Kenapa orang lain boleh settle masalah keluarga? Kenapa orang lain 25 tahun bergaduh and then boleh berbaik semula selepas amalkan ilmu dan formula dalam FTR? Sebab dia buat, dia amalkan. Tetapi kita just baca, kita just tengok, kita tak ada tindakan. Sama juga orang yang nak berjaya pada hari ini. Kalau kita just tahu, kita just dengar, kita just tulis tapi kita tak buat tindakan, kita tak amalkan, sama juga tak ada apa-apa perubahan pun yang akan berlaku kepada diri kita. Sebab tu pentingnya tindakan dan juga amalan kita secara istiqamah dan konsisten untuk kita capai kejayaan. So adakah anda faham ilmu pada hari ini? Sebab tu bila kita dah belajar tinggi-tinggi, ni adalah sesetengah golongan yang suka membanding-bandingkan. Saya ada PhD, awak tak ada PhD, awak just diploma je. Saya setakat belajar SPM je, tapi saya ada tahfiz. So stop untuk banding-bandingkan sertifikat kita. Stop untuk banding-bandingkan apa yang kita ada, pangkat, ijazah, harta, semua tu tak dipandang oleh Allah. Apa yang Allah pandang adalah amalan kita. Apa yang Allah pandang adalah ibadah kita. Apa yang Allah pandang adalah hati kita, bagaimana hati kita, adakah dekat atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah pandang. Pada hari ini ramai yang risaukan, aku tak ada kerja yang bagus, aku tak ada gaji yang tinggi, aku tak ada rumah yang besar. So semua itu bukan menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang itu yang paling wins adalah bila mana dia mampu untuk bangun tahajud. Bila mana dia mampu untuk konsisten mengaji satu hari satu juzuk. Adalah bila mana dia selalu mendekatkan diri dia dengan Allah dengan marketing langit yang sungguh-sungguh. So itu adalah wins dan kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang faham ilmu, orang yang akan mendalami ilmu akhirat especially, dia hadam ilmu, insya-Allah
dia akan tahu membezakan mana antara halal dan haram. Dia tahu bezakan mana antara yang baik dan buruk, mana yang boleh ikut, mana yang kena tinggalkan, mana yang boleh kita follow dan mana yang boleh kita sebarkan. So di situ ada kontra antara baik dan buruk, kita yang buat pilihan. Sebab tu manusia, dia nak berjaya, dia sendiri yang choose mana hala tuju dia nak capai. Contoh hari ni, kita kata kita nak berjaya kan? Okey, kita kata kita nak berjaya. Tapi di manakah kejayaan yang kita nak tuju tu kalau kita tak buat macam apa yang orang berjaya telah buat? Itulah bezanya. Kalau kita nak berjaya, kita buktikan dengan tindakan. Kita buktikan dengan amalan kita bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk semata-mata mencapai redha Allah. Adalah kerana aku memang nak berjaya bersungguh-sungguh, nak masuk syurga, nak menuju hari akhirat dengan selamat, nak masuk ke syurga tanpa azab, tanpa hisab, insya-Allah. Itulah tujuan kita. Tujuan kita berada di muka bumi ni adalah kerana kita nak mentarbiah diri kita. Kita nak perbetulkan diri kita. Mungkin sebelum ni kita jahil, kita tak tahu ilmu agama Islam. Kita pakai langgar je hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat. Tetapi bila kita dah belajar, kita dah tarbiah diri kita, kita muhasabah diri kita, kita ambil action untuk berubah. Berubah lillahi ta'ala. Itulah sebaik-baik hamba. Sentiasa ada perubahan yang dilakukan setiap hari untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya setiap hari kita makin teruk, bukannya kita masih di takut yang lama, masih tak nak ambil perubahan, masih lagi selesa dengan keadaan sekarang, rasa seronok hidup berlapang-lapang, rasa seronok hidup tu nak enjoy je, sampai kan tak nak berkorban masa untuk dekatkan diri dengan Allah, nak menuntut majlis ilmu, nak pergi surau, nak pergi masjid. So itu adalah kerana diri kita. Sebab tu seseorang yang nak berjaya ni, sebenarnya dia kena tengok diri dia dulu. Tengok diri dia, betulkan diri dia, barulah dia akan berjaya. Kalau dia sanggup untuk berkorban, untuk ubah sikap, ubah attitude, sanggup untuk ditegur, sanggup untuk perbetulkan segala apa yang tak biasa kita buat. Sebabnya tindakan orang yang luar biasa ni memang akan menghasilkan result yang luar biasa. Sebab tu bila kita cakap sesuatu tentang ilmu tu adalah petunjuk. Petunjuk hidup seseorang ke arah yang Allah redha. Sebab tu kalau kita tak ada ilmu, hidup kita kelam. Kita tak tahu macam mana nak guide ni. Kita tak tahu macam mana hidup kita. Adakah kita nak berpaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kita nak ikut telunjuk manusia? So kita tak tahu. Sebab tu bila kita ada ilmu, insya-Allah ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah penunjuk jalan kebenaran. Mungkin sebelum ni kita buat silap, banyak silap aku, banyak aku yang tak faham tentang hukum agama Islam. Kenapa kena tutup aurat? Kenapa kena pakai longgar? Kenapa kena pakai sesuatu pakaian tu bersih waktu solat? So kita tak faham pun apa benda ilmu kefahaman tentang hukum-hukum Islam yang telah diterapkan di dalam Al-Quran. Lalu bila kita belajar, kita tadabbur, kita tabayun setiap hari, insya-Allah kefahaman tu akan makin jelas dalam hati kita. Dan sebab itu rezeki masuk mencurah-curah, rezeki masuk luar biasa dalam kehidupan kita, kerana kita dah clear dah. Kita dah clear konsep menuntut ilmu, kita dah clear dah bagaimana ilmu tu mampu untuk mengubah hidup seseorang. Jangan kita rasa kedekut, jangan kita rasa berkira-kira nak upgrade ilmu, kerana orang yang upgrade ilmu ni sebenarnya dia selangkah ke arah kejayaan. Upgrade ilmu, upgrade rezeki. Tetapi andai kita kedekut, kita berkira-kira, tak nak berubah, masih lagi nak ditakut yang lama, so tiada hasil yang boleh kita harapkan, kerana kita sendiri adalah orang yang berkira-kira dan sendiri tak nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So anda yang ada pada petang ni, saya nak nasihat kepada anda semua, bila kita dah belajar sesuatu ilmu tu, jangan tinggalkan ilmu tersebut, terus amalkan. Saya nak bagi contoh lah, ada kisah kenalan Solah sendirilah, di mana dia asalnya adalah seorang hafiz Al-Quran, and then tiba-tiba ujian hidup dia berubah, dia tinggalkan Al-Quran, dia tinggalkan hafalan dia, lalu hidup dia hancur. Itulah bila mana kita
belajar sesuatu ilmu tu, kita belajar sesuatu ilmu and then kita tinggalkan ilmu tersebut, jangan pelik tiba-tiba hidup kita berubah, tunggang terbalik, terumbang ambing dan Allah tarik segala nikmat sekelip mata. Jangan kita buat main. Lagi-lagi ilmu akhirat ni. Kita berani ke kita nak tinggalkan solat? Berani ke kita nak buat dosa? Berani ke kita nak melakukan ribah setiap hari? Sebab tu bila kita, contoh kita baca Al-Quran pun, teruskan baca Al-Quran. Jangan tinggal baca Al-Quran. Sebab kalau kita tinggal baca Al-Quran, hidup kita akan hancur. Sebab tiada lagi panduan hidup yang boleh kita rujuk sebagai sumber yang boleh untuk menjadikan hidup kita lebih bahagia. Sebab tu kita digalakkan untuk baca Al-Quran setiap hari kerana kebahagiaan diri kita, kehidupan, ketenangan hati kita adalah bergantung sebanyak mana kita baca Al-Quran, sebanyak mana kita dekat dengan Allah, sebanyak mana kita beribadah kepada Allah dan kita sanggup berkorban untuk waktu malam kita, bangun qiyamul lail, bangun tahajud, bangun solat taubat dan kita sentiasa mendampingi Allah. Mengadu pun hanyalah kepada Allah, bukan mengadu kepada manusia. Silapnya kita hari ini, seringkali kita mengadu kepada manusia sehingga kita melupakan Allah. Sedangkan Allah sentiasa ada dengan kita. Allah tak pernah lupakan kita. Kita diberikan ujian ke, kita diberikan kesedihan ke, kesulitan hidup pun, Allah sentiasa ada dengan kita. Allah nak kita turn back balik kepada Allah and then kita sentiasa muhasabah diri kita, belajar daripada kesilapan dan pengalaman lalu supaya hidup kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Kita nak redha Allah, kita jaga Allah dalam hati kita. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan ilmu agama, teruskan belajar. Kalau kita nak berkat hidup, teruskan belajar. Kerana di sebalik ilmu ada keberkatan. Di sebalik kita berguru, ada keberkatan doa daripada seorang guru yang sentiasa mendoakan kita siang dan malam, insya-Allah. So hargai guru-guru anda, hargai leader-leader anda, hargai segala kawan-kawan yang memberikan kita manfaat dalam hidup ni dan berjuanglah sehingga ke nafas yang terakhir dakwah lillahi ta'ala, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian solehah hari ini. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.